Assalamualaikum dan selamat sejahtera, bersama lagi dengan Cikgu Syah untuk bahagian yang kedua. Anda sudah bersedia untuk belajar sejarah? Jom kita mula. Dalam bahagian kedua ini, kita akan mempelajari tentang kaedah penyelidikan sejarah. Yang kedua ialah ruang dan masa, dan seterusnya kita akan belajar sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Mari kita mula. Kaedah penyelidikan sejarah terbahagi kepada 3. Kaedah arkeologi, kaedah lisan, kaedah bertulis. Kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Contoh, fosil, tembikar, barangan logam dan juga kulit siput. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber yang terlibat dengan peristiwa sejarah. Langkah-langkah dalam kaedah lisan. Langkah pertama, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Langkah kedua, menemu bual dan merakamkan perbualan. Langkah ketiga, menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Langkah-langkah dalam kaedah bertulis. Langkah pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Langkah kedua, mengumpulkan sumber sejarah. Langkah ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber. Langkah keempat, membuat penulisan. Apakah kepentingan ruang dan masa dalam sejarah? Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa yang berlaku. Mari kita belajar dengan lebih lanjut lagi. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Konsep masa dibahagikan kepada dekad, abad dan alaf. Boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Zaman sebelum Masihi ialah zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Masihi bermaksud zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Dekad merupakan tempoh masa 10 tahun. Abad merupakan tempoh masa 100 tahun. Alaf merupakan tempoh masa 1000 tahun. Kesimpulannya, ruang dan masa memudahkan kita memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat, seperti peristiwa ini. Kajian tentang sebab dan akibat memudahkan pemahaman terhadap peristiwa sejarah. Sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta kesan peristiwa sejarah. Mari kita lihat peristiwa yang berikut. Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah sebab menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Akibat, murid belajar dengan tekun. Peristiwa yang kedua, kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Sebab British menjajah Tanah Melayu. Akibat, rakyat berjuang untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajah. Mari menjawab soalan. Antara berikut, kaedah manakah yang digunakan untuk mendapatkan sumber sejarah? 1.
kaedah bertulis, 2. kaedah arkeologi, 3. kaedah pecahan ais, 4. kaedah pandang. Jawapannya ialah A. Bagus. Gambar berikut merupakan lukisan pada dinding Gua Tambun Perak. Apakah langkah keempat dalam kaedah bertulis? A. Mengenal pasti sumber, B. Membuat penulisan, C. Mentafsir maklumat, D. Mengumpulkan sumber. Ya, jawapannya B. Membuat penulisan. Bagus. Soalan seterusnya, ruang dan masa memudahkan memahami peristiwa sejarah. Apakah yang dimaksudkan dengan dekad? A. Tempoh masa 10 tahun, B. Tempoh masa 100 tahun, C. Tempoh masa 1000 tahun, D. Sebelum Masihi. Jawapannya A. Bagus. Terima kasih kerana menonton video ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat dimanfaatkan bersama. Jangan lupa like, share dan subscribe video ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.